bukan kita nak cari kesalahan siapa sekarang ni. Kita nak bantras wabak denggi ni. Kita sebagai pihak berkesempatan akan membuat satu operasi lah bersepadu wabak denggi bersama agensi-agensi yang terlibat. Kita akan melakukan kompang atau notis mengikut Akta 171 lah, Akta Kerajaan Kelantan. Mukim yang tertinggi yang mencatatkan kes demam denggi yang terbanyak adalah Mukim Derga, diikuti oleh Mukim Mergong dan juga Mukim Kuala Kedah dan Kota Star. Dalam masa terdekat ni kita akan adakan satu operasi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bolehlah bermula daripada hari ini mengambil langkah berjaga-jaga, iaitu membersihkan di kawasan persekitaran bagi mengelakkan menerima notis ataupun kompaun daripada embas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam Celoteh Viral edisi yang keempat. Dan pada hari ini tajuk berkenaan Celoteh Viral kita iaitu Operasi Bersepadu berkenaan wabak denggi di sekitar kawasan ataupun daerah Kota Star. Jadi bersama saya ini ada dua orang panel, iaitu yang pertama iaitu Puan Syakila binti Cik Alin, Ketua Bahagian Kawalan Penyakit dan Promosi Kesihatan, dan di sebelah Puan iaitu Dr. Nazrin bin Jamhari. Betul tu. Pakar Perubatan Kesihatan Awam Jabat Kesihatan Daerah Kota Star. Okay, tambah membuang masa, kita bersama dengan doktor dulu. Saya minta doktor ceritakan sikit apa itu denggi dan apa penyebab yang berlakunya denggi ni. Silakan doktor. Ringkasnya, demam denggi ni adalah satu penyakit jangkitan virus yang disebabkan oleh gigitan nyamuk, nyamuk Aedes kepada manusia, yang mana jangkitan ni akan memberikan beberapa gejala lah. Yang pertama, demam yang kuat, yang suhu yang agak tinggi. Kedua, biasanya dia akan menyebabkan sakit kepala yang agak teruk, sakit-sakit badan, sakit-sakit sendi. Kemudian mungkin boleh menyebabkan manifestasi perubahan pada kulit, menimbulkan ruam pada kulit. Dan yang ketiga, yang seterusnya adalah boleh muntah dan juga kurang selera makan. Ini semua adalah disebabkan oleh jangkitan virus tu sendiri. Untuk sementara ni kita ada virus, kita ada banyak varian lah, daripada DEN 1, DEN 2, DEN 3 dan DEN 4, yang mana keempat-empat virus ini mempunyai gejala yang berbeza. Sekarang ni, untuk waktu sekarang ni, kebanyakannya adalah DEN 4, virus DEN 4, di mana severity ataupun seriousness of demam tu agak berkurang, tetapi jumlah kes agak banyak. Dan ini memang menggambarkan situasi sekarang ni lah. Saya tertarik dengan apa yang dinyatakan doktor tadi, DEN 4. Adakah DEN 4 ni dia merujuk kepada tahap risiko ataupun bahaya sesuatu denggi tu, ataupun macam mana? Macam saya kata tadi, dia varian. Maksudnya kalau dulu kita tahu COVID ada banyak varian. Okay? Virus denggi ni macam ni. Virus ni dia sentiasa bermutasi daripada satu kepada satu yang lain. Jadi bila dari awal hingga sekarang ni, dia dah mutasi daripada DEN 1 kepada DEN 4 jenis dia lah. So macam saya cakap tadi, dia punya keadaan pesakit tu dari segi seriousness dia agak berkurang. Mungkin kes yang masuk ke ICU agak berkurang berbanding yang jenis yang sebelum ni, tetapi jumlah kes meningkat, jumlah kes agak lebih banyak. So memang seperti sekarang ni kita lihat kes memang sangat banyak, tetapi jumlah kes yang dimasukkan ke ICU tu agak berkurang berbanding yang sebelum-sebelum ni lah. Maksudnya dia tak seperti COVID lah. Kalau kita tahu COVID stage 4 ni memang dah kritikal lah, kan? So untuk yang denggi DEN 4 ni tak kritikal tapi mudah untuk merebak. Ya, kalau kita lihat daripada penyataan daripada WHO pun sendiri, DEN 1 dan DEN 4 ni perbezaan dia lebih kurang dalam 50. Kalau kata DEN 1 tu, seriousness dia 500 kali ganda berbanding dengan DEN 4 ni cuma 50 kali ganda saja. So dia kat situ ada nampak perbezaan lah. Cuma jumlah memang akan banyak, ramai orang yang akan dapat. Okey, apa pula peranan Puan Syakila sebagai pegawai di majlis ni untuk mengatasi masalah denggi ni? Utamanya di Majlis Bandaraya ada satu bahagian atau unit yang bertugaskan untuk mencegah jugalah salah satu wabak denggi ni. Kita seringkali lah di bahagian saya dan Jabatan Kesihatan sendiri seringkali bekerjasama dengan agensi, terutamanya daripada pihak pejabat kesihatan lah. Kita sering membantu daripada tim manpower, selalunya daripada fogging kita buat semburan kabus. Yang keduanya kita selalu bantu daripada aspek gotong royong lah. Gotong royong ni bila ada kes wabak yang terlalu tinggi, kita akan turun bersama agensi seperti
seperti pihak idaman, SW Corp, Jabat Kesihatan dan lain-lain agensi yang berkaitan. Bila kita tengok wabak di persekitaran tempat dan lokasi yang dikatakan, memang teruk kita akan turun bersama-sama lah dari aspek kawanan tu lah. Cuma dalam kebelakangan ini pihak kesihatan pun maklum memang wabak telah meningkat. Jadi kita sebagai pihak berkesempatan akan membuat satu operasi lah bersepadu wabak denggi bersama agensi-agensi yang terlibat. Adakah peranan di pejabat kesihatan daerah sama ataupun ada yang tak dijalankan di MBAS dijalankan di Jabatan Kesihatan Daerah? Di PKD kita akan melihat dari juga aspek kesihatan lah. Jadi basically kita akan lihat dari segi kawalan penyakit. Kami akan satu, kita akan lakukan analisa jumlah kes harian dan juga kita akan tengok berapa banyak wabak aktif yang berlaku di sekitar daerah Kota Stark ni. Untuk pengetahuan semua, situasi semasa kita agak membimbangkan lah untuk sehingga minggu April yang ke-24 ni di daerah Kota Stark saja berbanding tahun lepas peningkatan kes sebanyak 650% berbanding tahun lepas. So memang agak membimbangkan berbanding tahun lepas. Kalau ikutkan kes dalam 50 kes sehingga sekarang, kumulatifnya adalah 50 kes pada tahun 2022, sekarang kita dah mencatatkan sebanyak 456 kes sehingga sekarang. Jadi peningkatan yang sangat ketara. Macam saya kata tadi, jumlah kes memang akan sentiasa banyak, cuma severity itu mungkin agak kurang. Cuma kalau kita tengok pun kematian pun dah agak membimbangkan, tapi mungkin kematian ni ada disebabkan oleh sebab-sebab yang lain jugalah. Tapi untuk sehingga kini di sekitar daerah di negeri Kedah telah mencatatkan sebanyak 4 kematian lah disebabkan oleh denggi. Jadi kita tak untuk sementara memang yang daerah Kota Stark belum ada, kita tak nak lah perkara itu sampai boleh berlaku di sini. Untuk mengulas apa yang telah dimaklumkan sebentar tadi oleh Puan Shakila berkaitan dengan operasi. Selalu ni kalau operasi ni kita tengok selepas operasi tu adalah penambahbaikan dia. Okey, boleh Puan Shakila terang sikit apakah jenis operasi dan apa tindakan di dalam operasi itu yang boleh diambil tindakan oleh MBAS? Untuk tindakan operasi denggi ni, dari aspek MBAS kita akan tengok menjurus kepada aspek kebersihan lah, terutamanya untuk kita bertindakan sebagai macam notis atau compound lah. Jika masyarakat ada yang terlibat dengan tidak bagi kerjasama, kita akan melakukan compound atau notis yang berkaitan dengan kesalahan yang dia buat mengikut Akta 171 lah, Akta Kerajaan Tempatan. Pihak majlis boleh berkenalkan notis ataupun file tu lah daripada aspek yang kita tengok tu lah. Contohnya macam peninggalan kereta yang terpakai, tidak kurang membuat pembersihan kawasan rumah. Dan tu kita boleh tengok daripada segi akta kita dan kita boleh keluarkan notis dan kumpulan. Dan untuk makluman semua masyarakat, kita akan buat operasi ni dalam masa terdekat ni lah. Yang kita akan jangka, dan saya minta dari segi kerjasama lah daripada masyarakat, orang awam, bila agensi turun bersama minta bagi kerjasama dalam membantu kita memantras wabak denggi ni. Seperti yang dimaklumkan oleh Puan Shakila tadi, dalam masa terdekat ni kita akan adakan satu operasi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bolehlah bermula daripada hari ni mengambil langkah berjaga-jaga, iaitu membersihkan di kawasan persekitaran bagi mengelakkan menerima notis ataupun compound daripada MBAS. Jadi Doktor, bila operasi berjalan ada terdapat takungan ayah pembiakan jentik-jentik. Jadi di pihak doktor sendiri, Pejabat Kesihatan Daerah, bila kita pergi tempat tu ada kita menemukan pembiakan jentik-jentik. Adakah di PKD ada ubat ataupun sesuatu lah boleh untuk kita bagi kepada penduduk ni untuk mereka matikan? Untuk kawalan penyakit denggi ni biasanya ada dua perkara utama yang pihak kesihatan akan buat lah. Pertama adalah pembasmian tempat pembiakan ataupun PTP kita panggil, di mana tempat-tempat takungan ataupun pembiakan yang kita jumpakan jentik-jentik yang mana yang berisiko, sama ada yang ada jentik atau tidak, kita akan musnahkan. Maksudnya kita akan hapuskan. Dan sekiranya ada bekas takungan yang besar, contohnya tangki dan sebagainya, kita akan berikan ubat membasmi jentik-jentik, kita panggil ABIT. Biasanya pihak PKD kita ada lah. Dan sebenarnya kalau kata bukan daripada pihak kesihatan pun, sebenarnya ubat membasmi jentik-jentik tu boleh dibeli di pasaran. Ada, boleh dibeli di kedai hardware dan sebagainya, boleh beli. Kita boleh beli menggunakan itu. Maksudnya ubat tu dia bukanlah satu ubat kawalan lah. Tak. Cuma ini memang yang ini dia ubat ABIT ni dah selamat.
dia bukanlah racun sehingga kita tak boleh nak makan. Maksudnya sebab kita kalau contoh takungan air kan, air tu masih boleh digunakan, cuma kita nak membasmi daripada air tu menggunakan jentik-jentik, tapi air tu masih lagi selamat untuk digunakan lah, sebab dia ada kiraan dia untuk digunakan, bukan kita curah semua tak. Maksudnya tahap keracunan dalam ubat tu dia lebih kurang macam ubat semut gitu lah kan. Maksudnya kita boleh dapati di mana-mana kan. Okey doktor. Mungkin di sini penonton kita nak tahu sedikit berkenaan data denggi yang kes-kes yang terjadi di daerah Kota Star ni. Mungkin doktor boleh share kawasan-kawasan mana yang ada denggi tinggi, ada yang perlu pemantauan lebih kerap dan juga serius. Tempat kalau kata kita biasanya analisa yang dilakukan oleh pejabat kesihatan, kita akan buat analisa berdasarkan mukim. Untuk sehingga minggu ni, mukim yang tertinggi yang mencatatkan kes demam denggi yang terbanyak adalah mukim Derga. Mukim Derga dengan lebih kurang 96 kes diikuti oleh mukim Mergong dan juga mukim Kuala Kedah dan Kota Star. Masing-masing ada 65 kes dan juga 53 kes. Jadi macam di mukim Derga berbandingan tahun lepas, memang peningkatan yang sangat ketara. Kalau kita ikutkan perbandingan sehingga minggu EPID ke-27 pada tahun 2022 cuma 3 kes, berbanding yang sekarang sehingga kini kita 96 kes. Jadi memang terlalu banyak peningkatan yang berlaku. Jadi begitu juga di mukim-mukim yang lain. Kalau diikutkan kesemua mukim di daerah Kota Star telah mencatatkan jangkitan demam denggi. Cuma dari segi jumlah lah, mungkin ada yang sedikit, ada yang makin banyak. Cuma yang macam saya katakan di Derga, Mergong, Pekalan Kundo, Kuala Kedah, itu memang peningkatan yang sangat ketara berbanding tahun lepas. Jadi saya agak terkejut dengan data yang diberikan doktor tadi. Sebelum ni kalau yang kita tahu ni, kalau denggi ni sebelum Kuala Kedah lah yang tinggi. Dan kita tengok sekarang ni Derga pula yang mengatasi Kuala Kedah. Okey, untuk yang terakhir, penutup, saya minta doktor lah, mungkin ada pesanan ataupun apa-apa saranan kepada penduduk di Yellow Star ni untuk kita sama-sama menjaga dan membasmi inti-inti. Okay, kesimpulan saya boleh katakan denggi ni adalah berkaitan rapat sangat dengan kehidupan kita sehari-hari. Attitude kita sendiri, cara penjagaan kebersihan, cara kita menguruskan rumah dan persekitaran. Tak salah untuk kita mengindahkan rumah, kita nak tanam bunga dan sebagainya. Cuma kita kena lihat kawasan-kawasan yang boleh menakung air, di mana nyamuk ni dia tak memerlukan air yang banyak pun, sebesar 5 kupang saja dia boleh membiak di situ. Jadi pengurusan rumah, pengurusan tempat takungan itu adalah amat penting. Pengurusan sisa-sisa peja sangat penting, sebab kebanyakan yang kita jumpa tempat-tempat pembiakan adalah di sekitar kita, dari sampah sarap, daripada pasu bunga, daripada tempat takungan air, dan semua itu sebenarnya kita boleh cegah sendiri dari rumah. Jadi saya rasa amat bertepatan untuk kita mulakan semula kempen 10 minit setiap hari Jumaat untuk kita bersihkan kawasan rumah kita. Kita lihat di mana bekas-bekas takungan kita boleh bersihkan, kita buang air, kita ganti air, supaya kita boleh kurangkan tempat pembiakan dan kita boleh benteras jangkitan demam denggi ni. Betul, sekarang ni betul musim hujan. Kalau musim kemarau tak apa, tak ada. Sekarang ni musim hujan ni, benda setengah tempat tu kita tak, contoh di belakang rumah lah, kita tak jangka pun benda tu akan ada yang bertakung. Tapi bila hujan ni, so kita minta penduduk di Yellow Star ni petang-petang tu balik kerja, pusing lah rumah kan, tengok mana yang ada bertakung tu boleh buang. Satu lagi mungkin kita kena aware waktu nyamuk aktif untuk menggigit pada waktu maghrib dan juga waktu subuh. Jadi kita mungkin boleh ingatkan diri kita, ingatkan pada anak-anak supaya waktu maghrib dalam 6.30 tu semua masuk rumah, supaya salah satu cara lah untuk kita mengurangkan jangkitan nyamuk di luar. Okey, terima kasih di atas rumusan daripada Dr. Nazrin tadi. Kata-kata terakhir daripada Puan Shakila mewakili Embas. Saya pun bersama doktor lah, saya minta kerjasama daripada semua masyarakat, orang awam, untuk alert lah tindakan-tindakan yang agensi bagi dekat kita. Contohnya macam agensi daripada PKD dengan Embas buat gotong royong, minta libat urus turut sama-sama kita membersihkan kawasan kediaman kita. Bukan Embas atau agensi lain-lain minta, bukan kita yang perlu bersihkan masuk rumah tuan-tuan.
kita perlukan kerjasama tu untuk premis sendiri bersih untuk kediaman atau rumah sendirilah. Lagi satu daripada aspek fogging lah, kita nak minta kerjasama bila pihak pejabat kesihatan masuk untuk buat tindakan semburan kabus ni, minta kerjasama semua masyarakat buka pintu. Kita nak bunuh nyamuk dewasa tu yang ada di dalam rumah, sebab kita tak tahu dalam rumah tu ada nyamuk yang tempat pembiakan takungan kat dalam rumah tu. Luar memang agensi boleh tackle, tapi yang di dalam rumah ni kita masalah sikit lah. Dan bagi kerjasama bila pihak-pihak agensi datang untuk buat semakan atau pemeriksaan, bagi kebenaran lah untuk masuk. Bukan kita nak cari kesalahan siapa-siapa sekarang ni. Kita nak bantras wabak denggi ni. Begitulah sedikit sebanyak info yang kita kongsikan hari ini berkaitan dengan denggi. Tuan-tuan dan perempuan, kalau boleh tu bermula hari ini kita bersihkanlah di kawasan rumah kita, sebab untuk mengelakkan pertama sekali serangan denggi, dan yang kedua ni operasi, siapa yang didapati bersalah mungkin kita akan keluarkan kompang lah. Dan kita seperti apa Syakila cakap tadi, bukan kita nak mencari kesalahan, tapi kita sama-sama untuk membantras denggi. Jadi cukup untuk setakat ini dulu, dan kita akan berjumpa lagi untuk edisi seterusnya. Hapuslah denggi sebelum denggi menyerang anda. Sekian, terima kasih.